Paparan dari negeri di bawah bayu, sempena Tahun Baharu Cina, Sabah peruntukkan 1.8 juta ringgit untuk sumbangan kepala singa. Perinciannya terus saja bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Teruskan Suaran. Ya Zahira, kerajaan negeri memperuntukkan 1.8 juta ringgit untuk memberi sumbangan kepala singa kepada Persatuan Masyarakat Cina di seluruh Sabah sempena sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyatakan demikian kepada pemberita di Tawau. Terdahulu, Datuk Nizam yang juga adu napas menyampaikan 30 kepala singa kepada Persatuan Masyarakat Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Tawau. Dalam perkembangan lain, Datuk Nizam memberitahu sebuah pusat kebudayaan antarabangsa Tawau TICC bakal dibina di Tawau tahun ini dan lokasi pembinaannya telah dikenal pasti Majlis Perbandaran Tawau. Apabila siap kelak, TICC berkenaan akan menjadi mercu tanda baharu di daerah Tawau selain berperanan sebagai pusat pengembangan budaya pelbagai kaum sesuai dengan daerah Tawau yang cukup terkenal dengan lokasi penganjuran Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau. Dia akan memberi satu imej yang baru, yang lebih menarik, yang lebih cantik kepada Perbandaran Tawau dan juga dapat menarik lebih ramai pelancong-pelancong untuk berkunjung di Perbandaran Tawau. Penantian 35 tahun penduduk kampung Bonggaya dan Sundang Sandakan untuk mendapatkan bekalan elektrik bakal berakhir apabila pihak Sabah Electricity Senam Berhad SESB menyalurkan bekalan secara terus tahun ini. Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbarhan mahu isu bekalan elektrik di kampung berkenaan diselesai segera untuk memudahkan proses penyambungan bekalan elektrik ke beberapa kampung lain yang berhadapan masalah sama. Sebenarnya banyak lagi kampung yang belum ada elektrik di kawasan Parlimen Batu Sapi, tetapi kita akan usahakan dulu untuk kedua-dua kampung supaya ianya boleh memudahkan proses-proses penyambungan bekalan elektrik kepada kampung-kampung yang lain pula. Khairul Firdaus yang juga Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Motek berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan bersama SESB di Sandakan. Beliau turut memaklumkan pemasangan meter berpusat akan dilaksana di kawasan tersebut bagi memudahkan pemantauan sekaligus mengelak sebarang kejadian tidak diingini daripada berlaku. Lebih 1,000 orang menghadiri upacara memperingati mangsa-mangsa Perang Petagas yang berlangsung di Tugu Peringatan Petagas. Upacara diadakan pada 21 Januari setiap tahun itu bagi memperingati 196 gerila yang terkorban dalam pembunuhan secara beramai-ramai oleh tentera Jepun pada 21 Januari 1944. Upacara bermula seawal 8.30 pagi itu dihadiri Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Konsul Jeneral Republik China di Kota Kinabalu Dr. Huang Shifang, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta wakil-wakil keluarga bekas tawanan dan mangsa perang Petagas selain 14 kontingen anggota petugas beruniform. Acara dimulakan dengan tiupan laspos dan bertafakur bagi mengenang mereka yang terkorban. Turut diadakan istiadat meletakkan jambangan bunga oleh tetamu kehormat serta wakil keluarga mangsa perang selain tiupan ros sebelum acara berakhir. Tugu Peringatan Petagas merupakan monumen bersejarah yang didirikan untuk memperingati mangsa-mangsa Perang Dunia Kedua, khususnya mereka yang terkorban dalam pembunuhan secara beramai-ramai oleh tentera Jepun pada ketika itu. Kawasan tapak tugu berkenaan merupakan lokasi pembunuhan dan perkuburan mangsa-mangsa terlibat. Seramai 40 usahawan menerima anugerah Consumer Choice Award anjuran Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN. Anugerah disampaikan Setiausaha Politik kepada Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Jendi NC Sanggau di Kota Kinabalu. Berucap mewakili Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Jendi berkata, anugerah berkenaan merupakan salah satu inisiatif bagi menggalakkan usahawan meningkatkan produktiviti dan perkhidmatan berkualiti.
Ia juga secara tidak langsung mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan usahawan untuk menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan, seterusnya meningkatkan ekonomi rakyat dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Dalam majlis ini turut berlangsung, majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara National Smart Consumer Centre dan syarikat We Connect All Sdn Bhd sambil disaksikan Presiden MTPN, Datuk Paduka KV Yo. MOU bertujuan membantu kerajaan mengurangkan perbelanjaan rakyat menerusi penyediaan platform pembayaran bil utiliti. Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Dun Sebatik mengambil inisiatif mengadakan siri jelajah bagi memberi penerangan dan penjelasan kepada ketua-ketua cawangan dan ahli-ahlinya berkenaan hala tuju parti dan struktur organisasi parti. Jelajah melibatkan 7 pusat daerah mengundi PDM di Sebatik. Adun Sebatik, Datuk Hassan A. Ghani Pangeran Amir berkata, menerusi jelajah ini juga dapat menarik sokongan rakyat untuk terus memperkukuh kerajaan sedia ada. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan jelajah GRS Sebatik peringkat PDM bergosong di Tawau. Mengenai perancangan pembangunan ekonomi di Dun Sebatik, katanya Pulau Sebatik adalah kawasan yang berpotensi untuk dimajukan dalam sektor perikanan dan pelancongan. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa kawasan perairan Pulau Sebatik ini sudah ada mula dijalankan aktiviti penanaman rumpai laut, dan melalui blue ekonomi ini yang dicadangkan ataupun yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, saya merasa yakin bahawa blue ekonomi ini akan dapat mencapai sasaran dan juga memberi impak kepada masyarakat untuk menjana ekonomi. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira. Silakan Zahira. Baik, terima kasih.